Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita lagi pada pagi ini, tuan-tuan perempuan sidang pendengar sekalian. Semoga Allah senantiasa melimpahkan barakah dalam hidup kita, keberkatan pada masa, keberkatan pada rezeki, keberkatan pada setiap perkara yang kita lakukan. Moga insya-Allah saban hari Allah pertingkatkan iman, taqwa kita kepadanya dengan Allah mendorong kita, memberi inayah kepada kita untuk senantiasa kita melazimi majlis-majlis ilmu, untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan dengan melakukan amal salih kepadanya insya-Allah. Jadi pada pagi ini suka saya berkongsi dengan tuan-tuan perempuan beberapa hadis lagi daripada kitab Arba'un Hadithan fi 'uddatil muslim fil bala wal waba. 40 hadis dalam bab bala dan juga wabak yang menjadi perisai, benteng bagi seorang Muslim. Dalam pelajaran yang terdahulu, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menyebutkan bagaimana bila kita diuji dengan sesuatu ujian, sama ada ujian yang berupa berbentuk harta benda, kesempitan, wang ringgit, makanan, ataupun kita kata diuji dengan kesakitan pada tubuh badan mungkin, ataupun diuji dengan derita dalam hidup yang memberi tekanan, depression pada diri kita, kekecewaan pada diri kita. Apapun ujian yang menimpa kita, sedarlah bahawa itu adalah sebenarnya satu ujian. Satu ujian yang Allah timpakan, Allah berikan pada kita untuk melihat sejauh mana iman kita kepadanya. Untuk melihat sejauh mana kita teguh, berpegang teguh dengan solusi yang Allah tunjukkan. Sejauh mana kita percaya, kita yakin dengan solusi yang Allah tunjukkan. Sejauh mana kita bersangka baik kepadanya, sejauh mana kita meletakkan penggantungan, pengharapan, kepercayaan kepadanya. Itulah ujian. Sama ada berbentuk harta benda, berbentuk kita kata makanan, minuman, ataupun sakit tubuh badan, gundah gulana, gelisah, sedih dan seumpamanya. Semua ini adalah ujian untuk nak melihat siapa yang kita pilih, untuk melihat pilihan kita. Apakah kita memilih redha Allah ataupun kita memilih redha manusia, redha diri sendiri, redha manusia lain dan seumpamanya. Jadi bila kita diuji, tuan-tuan puan-puan, satu perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya diuji sehingga kita merasakan kita mencapai limit kita. Kita rasa seolah-olah macam tak boleh nak pi dah. Tak boleh nak tahan dah. Tak boleh dah kita duk nak hadap ujian demi ujian yang rasa berat, rasa semakin melemah diri kita ni. Dari segi mental, dari segi fizikal, rasa semakin hari itu semakin merudum, semakin jatuh dan semakin jatuh. Maka betapa berat pun ujian yang kita rasakan, Nabi SAW mengingatkan pada kita, jangan sesekali kita meminta untuk mati. Maksudnya, saya katakan, contoh kita duk tengok dalam filem-filem, kisah orang yang bukan Islam. Contohnya, cerita orang putih, Hollywood dan seumpamanya. Apabila mereka diuji dengan sesuatu ujian dalam kehidupan, dibuang kerja, contoh, ataupun perceraian, contoh, ataupun putus cinta ke, contoh, maka mereka merasakan hilang hala tuju, gelap, kelam hidup ni. Maka apa solusi yang mereka pilih? Bunuh diri.
terjun daripada bangunan, apanya macam-macam lah, makan makan Panadol bagi terlebih dos ke dan seumpamanya, contohnya macam yang kita selalu tengok dalam filem-filem ni. Baik, jadi membunuh diri, ataupun kita kata orang yang minta, ya Tuhanku bagi mati aku lah ni lah, tak tahan dah ni sakit, tak tahan dah ni penderitaan ni, baik aku mati saja, tariklah nyawa aku, cabut nyawa aku. Jadi permohonan yang sebegini tuan-tuan puan-puan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberat mana pun ujian kita itu, dilarang kita untuk minta mati kerana apa? Kerana dah tak tahan dah dengan musibah, dengan mudarat yang kita terima. Tetapi seandainya tidak dapat tidak, kita merasakan macam sebagaimana saya sebutkan tadi, kita dah sampai limitation dia dah, kita dah sampai pada macam seolah-olah tak boleh nak pi dah. Kalau kita kata break tu, dah habis dah getah dia tu, rasa lagu nak habis getah dah, tak boleh dah lagi nak cengkam yang break tu. Maka Nabi kata, fa in kana la budda, kalaulah tak dapat tidak, nak kena juga minta mati ni, maka berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagi aku, dan wafatkanlah aku, matikanlah aku selama matikanlah aku sekiranya mati itu baik untuk aku. Jadi yang dimaksudkan, sekiranya hidup ini baik, hidupkan aku. Sekiranya mati itu lebih baik, matikan aku. Baik di sini ni bukan makna kita kaya dak, bukan makna baik ni dapat limpahan harta benda, bukan makna kesakit tu tak baik. Tetapi yang dimaksudkan baik di sini ni, tuan-tuan puan-puan, merujuk kepada agama kita. Kerana itu para ulama menyebutkan, memohon kematian ini, seandainya kerana kita tak dapat nak menahan derita yang kita tanggung, seandainya kerana kita tak boleh dah nak hadap segala masalah-masalah yang kita hadap, kerana apa? Perkara-perkara yang keduniaan, tak boleh untuk kita minta mati. Tetapi seandainya apa yang menjadi kebimbangan itu adalah agama kita, akidah kita. Sebagaimana yang pernah saya sebut pada tuan-tuan perempuan, bila seseorang itu diuji, dia bukan saja diuji dari segi fizikal dia. Contoh macam orang yang diuji dengan sakit, bertahun-tahun, 6-7 tahun kita kata terlentang di atas katil, tak boleh nak bergerak mana. Orang-orang yang terdekat lah yang uruskan dia, bagi makan, salin pampers dan seumpamanya. Jadi orang yang terbaring atas katil ni 6-7 tahun lamanya menderita sakit pada tubuh badan ni, bukan saja fizikal mereka yang diuji, bahkan jiwa mereka turut diuji. Orang yang menderita sakit fizikal ni, badan pun sakit, hati pun dia, kita kata apa, kalau tidak ada pendinding yang kuat, pendinding ni saya maksudkan adalah akidah yang kuat, tidak ada penggantungan yang kuat kepada Allah, tidak ada pengharapan, kesabaran yang kuat kepada Allah, jiwa dia juga akan melemah dan juga melemah. Bukan saja badan yang lemah, hati kita juga akan turut lemah. Jadi di sinilah yang mungkin bila seseorang yang diuji sebegitu rupa, berat ujian yang dia tanggung, maka dia merasakan dia bimbang. Satgi duk nak buruk sangka kepada Allah. Satgi bila syaitan ni duk bisik-bisik ni, bimbang kok dia termakan dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka di sinilah yang dia gunakan solusi yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, matikanlah aku sekiranya mati itu baik untuk aku. Makna dia untuk nak jaga agama aku, nak jaga akidah aku kepadamu ya Allah. Dan hidupkanlah aku, ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu baik bagi aku. Maknanya dengan kita hidup ini, walaupun mungkin terbaring atas katil, tapi lisannya masih basah dengan zikrullah,
Duduk atas katil ni, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah. Jadi ada masa dia dengar Quran, ada masa dia dengar ceramah, walaupun duduk terbaring atas katil, tapi dia manfaatkan sisa hidupnya itu, baki hidupnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, maka itu baik untuk dia. Kerana penyakit itu menjadi kafarah, dan dalam masa yang sama dengan kesabaran dia diberi pahala, dan dalam masa yang sama dia manfaatkan hidupnya itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi kebaikan itu dari sudut agama. Jadi dia mohon, ya Allah, sekiranya hidup ni baik untuk aku, dari segi agama kita, akidah kita, bagilah, hidupkanlah kita. Tetapi seandainya mati itu lebih baik untuk aku, makna dari segi menjaga agama kita, menjaga akidah kita kepada Allah, maka matikanlah aku. Baik, itu sepintas selalu apa yang saya nak ulang kembali, nak refresh balik tuan-tuan puan-puan apa yang dah kita sentuh dalam pelajaran yang lepas. Kita juga, saya kira, telah menyentuh sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, likulli da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah azza wajal. Nabi kata untuk setiap penyakit itu ada ubat dia. Apabila satu penyakit itu betul dengan ubat dia, kena dengan ubat dia, bara'a bi idznillah azza wajal, maka akan sembuh dengan izin Allah azza wajal. Jadi di sini ni tuan-tuan puan-puan, Nabi SAW menceritakan pada kita, pada setiap penyakit ada ubat. Pada setiap penyakit ni ada ubat. Dalam hadis yang lain ada sikit apanya Nabi sebutkan, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan wastasnal maut wal haram. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW sebutkan, tidaklah Allah menurunkan satu-satu penyakit melainkan Allah turunkan syifa, penyembuh, apa yang boleh menyembuhkan, merawat penyakit ini, kecuali mati dan juga penyakit tua. Mati dan juga penyakit tua, nyanyuk. Yang dua ni tak ada ubat dia. Tapi selain daripada itu ada ubat dia. Maka di sini tuan-tuan puan-puan, apabila Nabi telah memberi satu jaminan, satu kepastian, setiap penyakit itu ada ubat dia, makna tugas kita adalah mencari. Contohnya tuan-tuan puan-puan, bila kita diuji dengan coronavirus ni, contohnya, bukan ubat itu tidak ada untuk nak merawat penyakit ini, tetapi masih dalam peringkat pengkajian, masih dalam peringkat penyelidikan, ubat apa yang sesuai, dos apa yang sesuai untuk kita kata apa, merawat penyakit ini. Maka di sini kalau kita perhatikan, ubat ada. Untuk setiap penyakit ubatnya ada. Cuma persoalan dia, apakah ubat itu telah dijumpai ataupun tidak. Yang inilah yang kita kata pakar-pakar perubatan, mereka berusaha untuk mencari ubat yang kita kata yang tepat untuk nak merawat penyakit ini. Baik. Pagi ini insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya nak masuk kepada tajuk yang baru, iaitulah tentang ruqyah, tentang doa-doa, jampi-jampi, bacaan-bacaan yang kita dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan masuk pada ruqyah. Kita tengok hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ruqa. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. Hadis akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan puan-puan, Jabir bin Abdullah menceritakan satu kisah bagaimana di kalangan para sahabat dulu ni, sebelum kedatangan Islam,
Sebelum kedatangan Islam ni maknanya dalam orang kata apa, duk jahiliah lagi ni. Macam-macam lagi benda-benda yang merepek. Orang Arab zaman dulu-dulu ni, mereka dah ada dah jampi-jampi untuk nak merawat penyakit. Contohnya kalau disengat kalajengking, disengat binatang yang berbisa. Ada orang yang dia pandai jampi, dia boleh jampi, dia baca jampi. Dan sembuh, baik dengan izin Allah. Maka perkara ini memang kita kata makruf, maklum, telah orang kata apa, telah menjadi satu kebiasaan. Kalau ada orang yang sakit, bagi dia baca jampi, bagi dia baca jampi. Jadi jampi-jampi ni sebenar, tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhatikan, jampi bukan satu perkara yang baru dalam hidup manusia. Apa pun bangsa manusia ni ada je jampi dia. Kalau kita tengok cerita Hollywood apa tu, cerita orang putih tu, kalau kata geng Red Indian, Apache, dia ada jampi dia. Orang putih, dia ada jampi dia. Orang Arab, orang Cina, orang Melayu, orang India, orang Siam, masing-masing semua dia ada jampi dia. Mengikut jampi itu, mengikut kepercayaan masing-masing dan mengikut bahasa masing-masing. Okey. So, jampi ni bukan satu perkara yang asing. Maka bila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, Nabi melarang jampi. Nabi mengharamkan jampi. Maka di kalangan sahabat yang sebelum ni pernah mengamalkan jampi dalam hidup mereka, maka mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW. Mereka kata, wahai Rasulullah SAW, dulu ni makna sebelum Nabi diutus jadi Rasul, sebelum Islam itu datang, dulu ni kami duk jampi. Kalau kena binatang bisa, kena sengat dengan kalajengking dan seumpamanya, kami jampi. Tapi sekarang ni engkau telah mengharamkan jampi, melarang jampi. Maka dalam hadis ni diceritakan bagaimana para sahabat tunjukkan, bacakan jampi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya Nabi tahu, ni jampi hak kami baca ni boleh tak? Jampi yang kami baca ni salah tak? Jampi yang kami baca ni ada yang menyalahi syariat tak? Okey. Jadi sahabat ni bila mereka tunjukkan jampi kepada sallallahu alaihi wasallam supaya dapat tak kita kata apa? Recognition daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi peraku tak? Jampi ni boleh, jampi ni tak boleh, jampi ni salah. Macam ni. Okey, macam mana? Maka bila sahabat ini tunjukkan ataupun bacakan jampi itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma'ara ba'san. Aku tak nampak ada salah tang mana pada jampi ni. Man istata'a minkum an yanfa' akhahu falyanfa'hu. Maka sesiapa yang dia boleh memberi manfaat kepada saudaranya, maka bagilah manfaat. Bagi manfaat ni dari segi kalau dah orang tu dia pandai jampi. Contohnya dia pandai jampi. Bila dia jampi, bila dia berdoa kepada Allah, Allah terima doa dia tu. Allah sembuhkan sakit si fulan dengan sebab jampi yang dia baca. Dengan sebab doa yang dia pohonkan kepada Allah. Maka Nabi kata, siapa yang mampu untuk nak bagi manfaat kepada saudara dia, bagilah manfaat kepada saudara dia. Makna jampilah, baca, tak ada masalah apa. Baik. Di sini ni tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan masih ingat lagi tajuk yang awal-awal yang kita bincangkan. Jampi ni kalau kita himpunkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita himpunkan keterangan-keterangan daripada as-sunnah, kita dapat rumuskan, kita dapat simpulkan jampi ni ada dua jenis. Satu jampi yang syar'i. Jampi yang syar'i makna jampi yang menepati syariat, dibenarkan. Satu lagi jampi ghair syar'i, jampi yang tidak mengikut landasan syariat. Jampi ni yang diharamkan. Jadi tuan-tuan puan jangan confuse. Bila kita tengok, hari tu baca hadis Nabi larang jampi. Yang ni Nabi kata tak apa pula jampi. Macam mana? Okey, jadi yang sebenar dia tak ada percanggahan antara hadis-hadis ini. Yang diharamkan pada jampi itu adalah jampi yang menyalahi syariat. Jampi yang mengandungi unsur-unsur syirik.
jampi yang mengandungi seruan kepada selain Allah, jampi yang menyalahi akidah, yang ni jampi yang dilarang, yang haram. Ada pun jampi yang dibenarkan adalah jampi yang dia mengikut landasan-landasan syarak, memohon hanya kepada Allah, yang kita akan perincikan sekali ni. Tuan-tuan puan-puan, para ulama menyebutkan ittafaqal ulama ala jawazi ruqa bi thalathati syurut. Ulama telah sepakat. Kalau tuan-tuan puan-puan kita baca dalam kitab-kitab akidah, kita baca dalam kitab-kitab karangan ulama, para ulama sepakat bahawa jampi ini boleh diharuskan, tapi kena menepati tiga syarat. Syarat yang pertama adalah antakuna ruqyah bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatih. Hendaklah ruqyah ni, hendaklah jampi yang kita baca ni, dia dengan menggunakan kalam Allah, menggunakan ayat Quran, ataupun dengan menyeru nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang dekat Asmaul Husna tu, contoh tuan-tuan puan-puan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi jampi-jampi yang kita gunakan ayat Al-Quran, ataupun yang kita gunakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kita seru nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, boleh. Jampi itu, kalau dia ada ayat Quran, ataupun dia ada nama-nama Allah, menyeru nama-nama Allah, menyeru sifat-sifat Allah, boleh, tak ada masalah apa. Cuma, yang kata menggunakan ayat Quran ni, tuan-tuan perempuan nak kena tengok juga. Setengah orang dia duk buat rekaan-rekaan baru. Dia pandai-pandaian. Duk guna ayat Quran ni, tuan-tuan perempuan, tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tuan-tuan perempuan, kalau kita kata menggunakan ayat Quran ni, Fatihah dia memang dah sabit daripada hadis Nabi. Baca Fatihah untuk nak kita kata apa? Sebagai satu syifa. Dalam hadis disebutkan ada orang yang dia kena sengat binatang berbisa, maka sahabat bacakan Al-Fatihah. Bila sahabat bacakan Al-Fatihah, sembuh penyakit itu dengan izin Allah. Jadi baca Al-Fatihah untuk nak sebagai jampi, sebagai ruqyah, ada sunnah dia, ada petunjuk dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kadang-kadang setengah orang bila dia guna ayat Quran, dia buat apa? Rekaan dia sendiri, dia buat cara dia sendiri, mereka pelik-pelik. Contohnya baca surah Al-Ikhlas terbalik, baca Qul Huwallah terbalik. Dia baca walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Kita kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang baca walam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad, Allahus samad, Qul Huwallahu ahad. Kalau yang jenis baca lagu tu duk buat terbalik lagu tu tak boleh. Sama juga tuan-tuan puan-puan, bila kita nak baca jampi ni, kita perlu melihat juga, kita kata dari segi konteks dia. Ada yang kalau untuk contohlah nak bagi berhenti darah, tuan-tuan puan-puan, nak bagi berhenti darah. Nak bagi berhenti darah, kita duk potong-potong ikan, bersiang-bersiang ikan, lukalah jari kita tu. Luka jari kita, keluar darah banyak. Jadi kalau ikut amalan orang dulu-dulu, ada yang menyebutkan kena baca tabat yada abi lahabin watab. Baca tabat yada abi lahabin watab, ketap gigi kita tu, tanda tutup luka tu. Tabat yada abi lahabin watab ni, tuan-tuan puan-puan, dia cerita tentang binasa dua tangan Abu Lahab. Dia tak ada kaitan langsung dengan berhenti darah tak berhenti darah. Jadi di sini ni, jangan kita kata baca tu jadi ustaz, boleh. Baca je tabat yada abilah bin watab, tutup. Luka tu dia berhenti dah. Dia tertutup dah. Luka tu dia tak keluar dah. Dia bukan cerita jadi tak jadi. Cerita jadi tak jadi ni, kalau orang yang bukan beragama Islam pun, orang yang bukan beragama Islam, dia minta pada Tuhan dia, jadi juga. Orang yang tuan-tuan puan melakukan amalan-amalan syirik, dia minta dekat contoh pokok yang dianggap keramat. Dia minta dekat kubur yang dianggap keramat.
Dia minta kepada batu yang dianggap sebagai batu geliga, batu hikmat. Jadi kalau Allah izin berhasil, tapi cara itu cara yang diharamkan oleh Allah. Dia bukan cerita jadi tak jadi. Pencuri pun dia nak mencuri, dia nak merompok, jadi juga kita kata usaha dia tu, perbuatan dia tu kalau Allah izin. Jadi orang yang kita kata nak buat baik, nak buat jahat, jadi tak jadi dia tak ada kaitan langsung pun. Kata perkara tu betul ke tak betul. Yang menentukan betul ataupun tidak ni, yang kita buat selari tak dengan apa yang Allah perintahkan. Selari tak dengan prinsip-prinsip hukum syarak. Hak tu yang kita nak kena jaga. Jadi dalam bab ni tuan-tuan puan-puan, syarat yang pertama, ruqyah ni, jampi ni, dia mesti menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Gunakan ayat-ayat Quran ataupun nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan penggunaan ayat Quran ni tuan-tuan puan-puan, tak boleh kita duk pandai-pandaian ikut suka kita, nak baca apa yang kita nak baca lalu kita guna macam ni. Jadi kalau contoh untuk nak tumbuk orang bagi kuat, kena baca ayat Quran hak ni. Nak buat tapai tu bagi maneh, baca ayat Quran ni. Jadi ada dulu tuan-tuan puan-puan, saya pun tak pernah nak teringat dah ayat apa. Tapi ada lah petua-petua nak buat tapai ni bagi maneh, ni ada ayat Quran dia. Nak buat hak ni ada ayat Quran dia dan seumpamanya. Jadi penggunaan ayat Quran ni yang pandai-pandaian kita, kita reka tengok macam nak ada persamaan ni, okey buat ni, hak ni. Jadi yang tu kita nak kena jaga bagi elok. Baik, syarat yang kedua, an takuna ruqyah bil lisanil arabi wa bima yu'raf ma'nahu. Hendaklah ruqyah itu dengan bahasa Arab dan yang diketahui maknanya. Jadi perkara yang kedua ni, syarat yang kedua, satu menggunakan bahasa Arab, ulama sebutkan, ataupun dan diketahui makna dia. Jadi kalau ruqyah dalam jampi Melayu, dalam bahasa Melayu, jampi ni sebenarnya ruqyah ni tuan-tuan puan-puan ataupun jampi ni, dia yang sebenarnya kita kata doa lah, permohonan kepada Allah. Jadi permohonan kepada Allah seandainya tidak mengandungi unsur-unsur syirik, okey, tak ada masalah apa. Jadi di sini ni apa para ulama sebutkan, dia mesti yang sesuatu yang kita ketahui maknanya. Saya nak bawakan tuan-tuan puan-puan dua jenis yang kita kata jampi Melayu ni. Jampi Melayu kadang-kadang di kalangan orang awam, mereka merasakan, mereka berpandangan, jampi ni boleh kot, ada sebut nama Allah, ada sebut nama Nabi, ada sebut Bismillah, contohnya. Jadi yang sebenarnya kita kena tahu, banyak jampi-jampi di alam Melayu, walaupun yang dia ada sebut nama Allah, walaupun dia ada sebut nama Nabi, walaupun dia ada sebut nama malaikat Jibril dan seumpamanya, baca Bismillah, belum tentu jampi itu jampi yang bertepatan dengan syarak. Dia ada, saya petik daripada kitab kajian yang dilakukan oleh orang Melayu, penyelidik lah orang Melayu kita lah. Dia kaji tentang pengaruh agama Hindu ataupun jampi-jampi yang kita kata ghair syar'i ni, yang dalam alam Melayu ni. Contohnya tuan-tuan puan, yang ni jampi yang saya nak baca ni, jampi untuk nak pemaneh, nak cantik dipandang. Dalam bahasa mudah dia, jampi ni kalau siapa yang nak seri muka dia, nak orang nampak comel, cantik muka dia, nak bagi nampak ayu ke, handsome ke apa semua, baca jampi ni. Jampi ni disebutkan sebagai jampi untuk nak panggil semangat Nabi Yusuf. Nak panggil semangat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan handsome, lawa. Jadi ni jampi ni untuk nak panggil semangat Nabi Yusuf. Kalau dibaca, muka kita pun jadi cantik, berseri apa semua ni. Baik, apa jampi dia tu? Yahu Allah, Allah Yahu. Asalku Nabi Yusuf, duduk ke merucuk, berdiri ke mericik, memandang kepada aku menginang sirih kulitnya si Anu, gambir dan kapurnya intannya si Anu, susur tamakunya rambutnya si Anu, air sirihnya darahnya si Anu, aku tidur miring di depanku, aku tidur tiarap di bahuku, aku tidur terlentang di atasku, Yahu Allah, Allah Yahu.
Jadi kadang-kadang setengah orang dia duk kata, oh ni ada sebut Allah ni kira dia tu. Padahal kita tak tahu ni makna jampi ni apa dia ni. Yahoo tu apa kita tak tahu. Yahoo yang laman sesawang macam Google kita tahu. Yang tu Yahoo. Yang Yahoo ni kita tak tahu apa dia. Asalku Nabi Yusuf duduk ke merucuk, berdiri ke mericik. Aku menginang sirih kulitnya si Anu, kulit siapa dia apa semua. Semua ni kita tak tahu. Maka perkara-perkara yang begini, jampi-jampi yang begini tak sepatutnya kita amalkan. Sebab selalunya, lazimnya bila jampi-jampi yang bertentangan dengan syarak, dia adalah hubung kaitan dengan setan tu, apa semua tu. Jadi yang ni kita kata jampi begini, jauhkan daripada hidup kita. Ataupun contoh lagi satu, tuan-tuan perempuan, jampi untuk nak mengusir semangat jahat. Jampi nak buang semangat jahat. Contohlah kita kata, orang duk kata ni ada benda dalam badan dia tu, ada benda yang tak elok ni, kena buang ni. Hak yang macam ni, hak pengaruh tak baik, jahat-jahat ni. Okey, apa jampi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu asal sirih, cahaya pada engkau. Aku tahu asal gambir, darah merah pada engkau. Aku tahu asal kapur, darah putih pada engkau. Aku tahu asal pinang, tulang pada engkau. Aku tahu asal tembakau, bulu roma pada engkau. Turun bisa naik tawar, tawar Allah, tawar Muhammad, tawar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk jampi ni kita tengok dia lagi kemah. Sebab dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula dengan nama Allah dulu. Kemudian di ujung tu tawar Allah, tawar Muhammad, tawar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni untuk nak buang semangat-semangat jahat. Yang ni pun janganlah duk amal dalam hidup kita. Jampi ni tuan-tuan perempuan, jampi ni kita kata jaga bagi elok. Pastikan yang syariat. Baca jampi-jampi yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup dah. Tak payah kita duk nak kalut dengan jampi mat kilau ke, jampi tuk janggut ke, jampi wali songo ke, jampi apa-apa dah yang tuk nenek kita orang dulu-dulu, jampi hang tuah ke, tak usah. Tidak ada jampi yang kita kata paling baik, tidak ada jampi yang paling ampuh, tidak ada jampi yang kita kata paling, kalau kata memberi kesan dengan izin Allah, selain daripada jampi yang kita baca ayat Quran, kita baca sebagaimana yang Nabi baca sallallahu alaihi wasallam. Kita baca jampi-jampi yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling baik sekali. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, pilihan Allah, manusia yang terbaik di alam ini, di dunia ini. Jadi kita ikut contoh yang terbaik daripada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Contoh jampi yang ada pengaruh agama Hindu, tuan-tuan perempuan. Saya bacakan pada tuan-tuan perempuan, Om, mujarablah azimat ini. Aku ingin mujarab azimat ini hingga ke daging, hingga ke urat saraf, ke urat daging. Azimat diberi oleh Allah, diberi oleh Muhammad pesuruh Allah. Om ni siapa, tuan-tuan perempuan? Om ni kalau kita tengok, kalau tengok contoh Hindustan apa dia ada om tu kan. Om ni dia melambangkan dewa-dewa Hindu. Seperti Brahma, Vishnu, Siva, dia konsep Trinity dalam agama Hindu ni. Jadi kalau kita baca dari segi sejarah, tanah Melayu ni sebelum kedatangan Islam, agama Hindu dulu yang bertapak di tanah Melayu ni. Sebelum agama Hindu, kepercayaan primitif dulu yang percaya kepada semangat hutan, jin dan seumpamanya ni. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhatikan kepercayaan penduduk pribumi dulu ni, yang dengan primitif dia, animisme apa-apa semua ni, dah ada kepercayaan tu. Maka bila agama Hindu tu bertapak di tanah Melayu, mereka berpegang dengan agama Hindu, tapi kepercayaan yang lama ni dimasukkan, diasimilasikan, dia modify, jadi masuk dalam agama Hindu.
Kemudiannya bila Islam itu datang, penduduk tanah Melayu alhamdulillah kita kata menganut Islam. Tapi kepercayaan yang dulu-dulu ni tak buang lagi. Cuma modify dengan hak Islam. Yang ni tuan-tuan puan dia ada satu buku Islam dan Budaya Melayu kot. Kalau tak silap saya, Islam dan Melayu ataupun Islam dan Budaya Melayu. Karangan Ismail Hamid. Dia buku Dewan Bahasa dan Pustaka lama dah lah buku ni. Lama dah buku ni. Saya tak teringat cetakan berapa. Tapi buku yang lama dah. Jadi dalam buku ni dia menceritakan. Dia menyebut tentang kita kata dari segi susur galur sejarah kepercayaan orang-orang dulu ni sampai kita kata macam mana daripada Hindu sampailah kepada kedatangan Islam. Okey, macam mana pengaruh-pengaruh, apa yang mempengaruhi. Baik, kita sambung pada tajuk kita ni tuan-tuan puan-puan. Tadinya kita kata jampi tu dia mestilah jampi yang difahami makna dia. Jampi yang tak difahami makna tak boleh lah. Yang kita tak tahu apa dia yang dia baca tu tak boleh. Kemudian jampi ni juga tuan-tuan perempuan, dia selain daripada kita faham makna, macam yang saya kata tadi, dia tak bolehlah menyalahi syariat. Contoh macam kalau kita tengok drama Pendekar Bujang Lapuk tu, hei mambang tanah, mambang api, mambang air, berdampinglah engkau denganku wahai si mambang. Tak bolehlah lagu tu. Tu sebab dia seru selain Allah. Ataupun macam kalau kita tengok Mentera Semerah Padi. Lirik lagu Mentera Semerah Padi, hei kursani mengalirlah di kau. Kursani ni kalau ikut orang yang mengaji ilmu-ilmu batin ni disebutkan sebagai kita kata apa? Macam besi di alam ghaib kot, tak silap saya. Dia seru. Jadi kursani itu bila kita seru, hei kursani itu mengalirlah di kau. Seruan-seruan kepada selain Allah ni adalah perkara yang dia bawa kepada kesyirikan. Jadi kena jaga. Tak bolehlah kita nak buat lawak mambang tanah, mambang api, berdampinglah engkau dengan aku wahai si mambang. Jadi perkara ni perkara yang menodai, merosakkan akidah kita sebagai seorang Muslim. Tidak sepatutnya untuk kita alun-alunkan sebagai nyanyian ataupun kita nak buat contohnya tuan-tuan perempuan untuk nak lawak jenaka. Jadi kita kena jaga bagi elok sebab dia perkara yang akidah. Baik. Seterusnya syarat yang ketiga, an yu'taqad anna ruqyah la tu'thar bidzatiha bal asy-syafi huwa Allah taala. Hendaklah bila kita baca jampi ni, contoh tuan-tuan puan bila kita jampi, kita beriktikad bahawa jampi ni dia tak ada kesan apa pun. Melainkan yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi di sini yang saya nak sebutkan pada tuan-tuan puan, jampi ni dia bukan ada kuasa sakti. Dia bukan ayat tu yang dia jadi power, yang bila kita baca, okey, dia memancarkan aura dia ataupun kuasa dia ataupun power dia. Jadi jampi ni dia bukan ayat sakti, kuasa sakti, dia tak ada hikmat-hikmat ke apa dak. Jampi ni sebenarnya adalah doa. Jadi cuma bezanya jampi ni dia adalah kita kata rangkap kalimat lafaz yang dia sama ada daripada ayat Quran yang kita baca ataupun disusun dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi ajarkan kita, kalaulah ada seorang tu sakit, kita baca 7 kali kepada orang tu. Seandainya penyakit dia tu bukan penyakit yang membawa kepada kematian, sembuh insya-Allah dengan izin Allah. Apa bacaan doa dia? Nabi baca, as'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. As'alullahal azim, aku memohon, berdoa, meminta kepada Allah yang maha agung. Rabbal arshil azim, Tuhan arasy yang maha besar. An yashfiyak, untuk menyembuhkan engkau. Jadi bacaan ni kita baca 7 kali pada orang yang diuji dengan sesuatu penyakit, satu kesakitan, baca 7 kali. Maka Nabi kata kalau penyakit tu bukan penyakit yang membawa kepada kematian, dia akan sembuh dengan izin Allah. Jadi di sini ni tuan-tuan puan, Nabi ajarkan kita satu rangkap jampi doa untuk kita memohon kepada Allah supaya disembuhkan penyakit kawan tu. Jadi bukanlah makna baca 7 kali tu tak baik lagi pun. Jadi bila kata doa ni tuan-tuan puan ataupun jampi ni, dia berkait satunya dengan
kita punya penggantungan kepada Allah. Dia berkait dengan baik sangka kita pada Allah, yakin kita pada Allah. Kalau kita duk baca ni sebab dia adalah doa. Kalau dalam kita duk berdoa tu kita sendiri pun 50-50. 50-50 ni mana kita duk kata, boleh ke? Jadi ke? Okey ke ni? Jadi serupa macam kita berdoa kepada Allah, Allah nak bagi ke ni? Dapat ke ni apa yang aku hajatkan? Jadi bila kita sendiri dalam memohon kepada Allah tu, permohonan kita ni separuh hati. Separuh hati. Minta tu minta yakin tak yakin. Kalau macam contoh kita minta ke orang, contohlah anak nak minta dekat mak ayah dia, ataupun pelajar nak minta dekat guru, ataupun pekerja nak minta dekat bos, ataupun kita nak minta sumbangan ke dekat YB dan seumpamanya. Kalau kita minta pun acuh tak acuh, kalau kita minta pun nak bagi-bagilah, tak bagi pun tak apa. Contohnya, dia tak ada nampak kesungguhan tu. Tak nampak kesungguhan kata dia sungguh-sungguh minta. Tak nampak kesungguhan kata dia betul-betul nak benda tu. Buat lagu biasa-biasa, nak bagi-bagi tak bagi sudah. Nak minta pun siapa macam tak mau nak minta. Jadi kalaulah sebegitu cara kita muamalah dengan manusia, contoh saya kata pada tuan-tuan perempuan, kita nak minta sesuatu perkara tu, kita pergi dekat mak ayah kita, pergi dekat guru kita, pergi dekat mungkin YB ke apa, cara kita tu macam acuh tak acuh, mau tak mau. Ada orang nak bagi, selalunya orang tak bagi payah nak bagi pasal nampak dia ni lagu betul ke, sungguh ke, tak nampak pun. Jadi kalau sesama manusia pun dah memang begitu, kita kata reaksi yang orang yang nak bagi itu pun, orang dia akan fikir 5, 6 kali, 10, 20 kali nak bagi tak bagi. Ni kita bermunajat kepada Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, pemerintah sekalian alam. Jadi kalau kita duk buat minta pun lebih-lebih korang lagu tu, ada nak dapat. Jadi sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebutkan Allah tak akan terima doa daripada orang yang hati dia tu lalai. Dalam duk doa ni duk teringat benda lain. Dalam duk minta doa ke Allah duk merewang, duk main handphone, duk tekan, duk jawab WhatsApp ke dan seumpamanya. Sama dengan duk doa dekat Allah, sama dengan duk jawab WhatsApp. Nak boleh apa doa kita tu tak ada apa? Sebab kita tak sungguh-sungguh minta ke Allah, dia bukan dari hati kita tu. Okey, jadi di sini ni tuan-tuan perempuan saya nak sebutkan, jampi dia tak ada power, dia tak ada kuasa sakti, dia tak ada magic yang nak bagi apa, yang nak bagi nak bawa keluar aura ke, nak bagi lawan penyakit dan seumpamanya, dia tak ada. Tetapi yang dinamakan jampi ni dia adalah doa kita memohon kepada Allah supaya Allah sembuhkan si fulan. Jadi di sini bila kata doa tu dia perlu keyakinan kita kepada Allah, penggantungan kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah. Bila kata keyakinan tu bukan maksud kita kata aku baca ni yakin, aku yakin baik. Bukan, kita yakin Allah akan memberi apa yang terbaik untuk dia. Kita mohon kepada Allah supaya Allah sembuhkan dia. Kita minta dekat Allah, yakin akan kuasa Allah. Jadi di sinilah tuan-tuan perempuan, perkara-perkara yang kita nak kena betulkan, luruskan salah faham yang dalam masyarakat kita tu tentang jampi. Contohnya tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kalau kita pergi di kedai-kedai makan, orang selalu duk gantung ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar tu orang lah kata ayat 1000 dinar. Dia sebenarnya ayat Quran dalam surah At-Talaq. Tak silap saya tu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dalam ayat ni, dia sebenarnya ayat ni bukan ayat pelarih. Bukan ayat nak bagi untung menega ke apa, tak. Ayat ni sebenarnya ayat yang mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid kepada kita. Tapi bila kita baca tanpa kita memahami maksud dia, bila kita baca tanpa kita mengamalkan tuntutan dia, tak jadinya sebenarnya. Ayat tu menyebutkan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan pada dia jalan keluar.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi rezeki pada dia dari sumber, dari jalan yang dia tak sangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, sesiapa yang bertawakal, berserah diri, bergantung pada Allah, fahuwa hasbuh, cukuplah Allah bagi dia. Jadi di sini yang sebenarnya Allah mengajarkan kita siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa ni makna kita jaga diri kita ni dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Mulut jangan duk mengata orang. Solat betul pada waktu dia. Solat kita dengan tamakninah, khusyuk, apa semua tu. Jadi, bila setiap perkara dalam hidup ini kita lakukan dengan mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, kita usaha sebaik mungkin buat yang Allah perintah, tinggal yang Allah larang. Itu, di situlah ada ketakwaan. Bila kita menjadi orang yang bertakwa, di situlah Allah akan berikan keluasan pada kita. Allah akan tunjukkan jalan keluar pada kesempitan hidup kita, pada masalah kita. Dan sesiapa yang menggantungkan harapannya kepada Allah, sesiapa yang meletakkan kepercayaannya kepada Allah, Allah kata fahuwa hasbuh, cukuplah bagi dia Allah. Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita. Pada kesulitan kita, pada kesempitan kita, Allah akan pelihara. Dan Allah akan bagi juga jalan keluar untuk kita. Maka di sini perkara-perkara yang tuan-tuan puan-puan kita nak kena teguhkan kembali akidah kita tu. Dia bukan macam cerita orang putih, macam cerita hantu Cina, baca jampi tiba-tiba keluar aura, keluar hikmat. Tak. Dia adalah kita memohon pertolongan Allah dengan kita menyebut nama Allah, dengan kita membacakan jampi-jampi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan pertolongan pada kita. Kalau tuan-tuan puan-puan kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya dengan membaca bismillah saja pun kita telah mendapat, kita kata, perlindungan Allah. Pernah tak tuan-tuan puan-puan dengar hadis, kalau kita nak masuk rumah malam-malam, kita baca bismillah. Dengan kita masuk rumah kita itu dengan membaca bismillah, syaitan-syaitan tak boleh bermalam di rumah kita. Bila kita makan dengan membaca bismillah, makanan kita itu dipelihara oleh Allah. Syaitan tak boleh nak makan makanan yang kita makan tu. Tak boleh nak makan sekali dengan kita. Bila contoh tuan-tuan perempuan bersama dengan isteri, kita membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan sampai habis tu, Allah akan pelihara kita dan isteri kita. Dan seandainya kita dikurniakan rezeki, zuriat itu, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Jadi kalau kita bacalah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah dengan menyebut nama Allah, Allah akan memelihara kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Baca bismillah bila nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita akan senantiasa dilindungi dalam perjalanan kita. Jadi di sini saya nak sebutkan apa? Hanyalah dengan menyebut nama Allah. Dia bukan cerita bismillah ni, tahu dah. Banyak orang yang boleh baca bismillah, tapi orang yang membaca bismillah dengan penghayatan, dengan nama Allah aku buat kerja ni, dengan nama Allah aku pohon pertolongan Allah, dengan nama Allah aku memohon barakah daripada Allah. Sebut nama Allah. Jadi biasakan diri kita tuan-tuan puan untuk melazimkan menyebut nama Allah, bismillah ni pada perkara-perkara, setiap perkara yang kita nak lakukan. Mudah-mudahan dari satu segi kita dapat senantiasa mengingat Allah dalam hidup kita, tindak tanduk kita. Dan keduanya, moga Allah senantiasa menolong kita, membantu kita, memberi hidayah, petunjuk pada kita pada perkara-perkara yang kita lakukan dalam hidup, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan sikit sebanyak sama-sama kita dapat ambil manfaat. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallah.